ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Muslimin yang dimuliakan, termasuk punca terbesar syirik, kufur dan kesesatan ialah taklid buta dan jumun kepada amalan batil kaum keluarga. Amalan batil kaum keluarga, nenek moyang dan masyarakat atau golongan majoriti. Kebanyakan mereka adalah menyesatkan daripada agama Allah. Kebanyakan mereka adalah menyesatkan dari agama Allah. Mengikuti mereka itu adalah syirik akbar, yang ialah perkara-perkara yang berkaitan dengan syirik dan kufur akbar. Qala Allah Ta'ala, innahum alfaw aba'ahum dhallin fahum ala atharihim yuhra'un. Sesungguhnya mereka mendapati bapa-bapa mereka dalam keadaan sesat, lantas mereka dengan segera mengikuti jejak langkah mereka, yakni kepercayaan, amalan dan agama nenek moyang yang sesat. Surah As-Saffat ayat 69 hingga 70. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ. Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka, yakni Quraisy, sebahagian besar daripada orang-orang yang terdahulu, yakni golongan majoriti dari orang-orang terdahulu, yakni kaum-kaum terdahulu, majoriti kaum-kaum terdahulu. Sedangkan telah diutuskan kepada mereka rasul-rasul yang memberikan peringatan. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang kebodohan musyrikin Arab yang mengikuti ajaran nenek moyang mereka secara membuta tuli, secara bertaklid buta, tidak mempedulikan akidah dan syariah yang benar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab tidak, bahkan kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami, yakni perbuatan dan amalan mereka, padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu pun dan tidak mendapat sebarang petunjuk. Suratul Baqarah ayat 170. Mereka itu seumpama binatang-binatang ternakan yang tidak memahami jeritan tuannya, hanya mendengar suara panggilan tuannya. Mereka pekak, tidak mahu mendengar sehingga mendapat kefahaman tauhid. Bisu tidak mahu melafazkan tauhid. Buta tidak mahu melihat kebenaran tauhid untuk mendapatkan pengajaran dan iktibar. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana أولو كان آباؤهم لا يعلمون
شيئا ولا يهتدون. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan marilah mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk. Suratul Maidah ayat 104. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencela musyrikin Arab kerana mengikuti nenek moyang mereka secara membuta tuli, sedangkan mereka telah dikurniakan akal yang sangat cerdas dan mereka berasal dari keturunan terbaik, yakni daripada Ismail dan Ibrahim. Mereka berbicara tentang agama secara jahil, bahkan menisbahkan kesesatan mereka kepada Allah. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, yakni syirik, kufur dan tawaf telanjang, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian itu, dan Allah lah yang menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh kepada perbuatan keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui? Suratul A'raf ayat 28. Sedangkan Allah hanya menyuruh kepada al-qist, yakni keadilan dan istiqamah di atas tauhid, menjauhi segala syirik, ikhlas kepadanya, mengikuti para nabi, beribadah sebagaimana yang ditunjukkan oleh para nabi. Wa qalu law syaa ar-rahman ma 'abadnahum ma lahum bidzalika min 'ilmin inhum illa yakhrusun. Dan mereka berkata, sekiranya Allah yang Maha Pengasih menghendaki, tentulah kami tidak akan menyembah mereka, yang tidak akan menyembah malaikat-malaikat. Mereka tidak mempunyai sedikit pun tentang itu. Mereka tidak mempunyai ilmu sedikit pun tentang itu. Tidak lain, mereka hanyalah menduga-duga belaka, yakni dugaan-dugaan yang penuh sangkaan dan dusta. Surah Az-Zukhruf ayat 20. Muslimin yang dirahmati Allah, Islam itu adalah dengan mempelajari Al-Quran, hadis dan ijma'. Mengikuti Al-Quran, hadis dan ijma', bukan dengan mengikuti para kazab, ilmu kalam, falsafah atau tasawuf, bukan dengan mengikuti tokoh-tokoh yang tidak maksum, mengikuti sangkaan-sangkaan, kerana sangkaan itu adalah kejahilan dan dusta lagi sesat. Ketika Musa mengajak penduduk Mesir mentauhidkan Allah dan tunduk kepada syariah Allah, meninggalkan segala syirik dan penyembahan kepada selain Allah, Fir'aun dan kaumnya berhujjah dengan nenek moyang mereka yang sesat. Qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana wa takuna lakum al-kibriya'u fil ard wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Mereka berkata, apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami daripada apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya? Apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, dan supaya kamu berdua mempunyai kekuasaan di muka bumi, kami tidak akan mempercayai kamu berdua. Surah Yunus ayat 78. Mereka menjadikan akidah dan amalan nenek moyang mereka yang sesat sebagai hujjah kebenaran, menggunakan kepercayaan dan amalan tradisi sesat nenek moyang itu untuk menolak kebenaran yang dibawa datang oleh Musa. Ketika Ibrahim bertanya kepada bapanya dan kaumnya, apakah sebab mereka beriktikaf dan beribadah kepada patung-patung berhala, sedangkan berhala-berhala itu tidak mampu berkata-kata, tidak dapat melihat
dan tidak mendengar permohonan orang yang memohon daripada mereka, tidak mendengar permohonan orang yang meminta daripada mereka, bahkan tidak berguna sedikit pun, kerana berhala adalah benda mati, tidak boleh berbuat sesuatu pun dan tidak bergerak, tidak dapat memberi sebarang manfaat atau mudarat. Penyembahan berhala adalah kebodohan dan kesesatan. Penyembahan berhala adalah penyembahan syaitan, syirik akbar, dan mengakibatkan azab api neraka jahannam yang kekal abadi wal yazubillah. Mereka menjawab dan berhujah dengan perbuatan nenek moyang mereka. Mereka tidak mempunyai sebarang hujah melainkan perbuatan nenek moyang mereka yang jahil dan sesat. Qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Kami mendapati nenek moyang kami beribadah kepadanya. Kami mendapati bapa-bapa kami, nenek moyang kami berbuat sedemikian. Mereka tidaklah mempunyai hujjah melainkan perbuatan nenek moyang mereka yang sesat. Tidak harus mengikuti nenek moyang, bahkan hendaklah mengambil agama yang sahih daripada Allah, yakni wahyunya melalui rasul-rasulnya. Hendaklah mempelajari agama dari sumber yang benar dan dari golongan yang benar. Belajarlah agama kepada ulama hadis salafiyun dan bertanyalah kepada ulama tauhid dan sunnah yang mengajarkan Al-Quran dan hadis dengan tafsiran salaf, yakni kefahaman salaf. Bukan bertanya kepada ulama syirik dan bid'ah, ulama kazzabin, musyrikin dan dajjalin, atau ulama ahli kalam, ulama tariqat, ulama tasawuf, ulama politik, ulama taklid buta, ulama jadian, penceramah-penceramah khurafat, dan ulama murji'ah sekular. Apalagi ulama kuburiyin musyrikin. Kebenaran bukan diukur dengan populariti, ramai pengikut, kefasihan berceramah, banyak melakukan kebajikan, membina masjid atau tahfiz, atau kerana rupa paras atau pakaian, tetapi diukur dengan tauhid dan sunnah, Al-Quran, hadis dan ijma'. Sesiapa yang menyeleweng daripada Alkitab dan As-Sunnah, menyalahi sahabat dan tabi'in, maka ia jahil dan sesat, bukanlah alim yang boleh diikuti, bahkan haram diikuti, wajib dijauhi sejauh-jauhnya. Ia sesat walau mempunyai banyak ilmu dan kitab, masjid dan tahfiz. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengumpamakan ulama Yahudi seperti keldai-keldai yang memikul kitab-kitab. Waliyahzubillah. Oleh itu, segeralah bertaubat selagi nyawa di kandung badan. Segeralah bertauhid, meninggalkan segala syirik. Wahai ikhwan, jangan sesekali mengikuti kufar dari kalangan Yahudi dan Nasrani, atau penyembah berhala, atau etis, atau Jahmiyah, Mu'tazilah, atau Quburiyah, Sufiyah, atau ahli kalam, atau sekuleris. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وجاهد في سبيل شريعته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah,
Bilangan yang ramai bukan penentu kebenaran. Bahkan dalam kitabnya Allah telah mencela golongan majoriti sepanjang zaman. Sepanjang zaman golongan majoriti memilih syirik. Sepanjang zaman golongan majoriti memilih syirik, kekufuran dan kefasikan. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahawa golongan majoriti jahil dan tidak berilmu. Bahkan kebanyakan mereka membenci akan kebenaran. Mereka enggan mendengar akan kebenaran, tidak berfikir, serta sesat seperti binatang-binatang ternakan. Bahkan mereka mencipta kedustaan terhadap Allah. Dan kebanyakan mereka tidak memenuhi janji untuk beriman dan bertakwa. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahawa majoriti manusia tidak beriman dan tidak bersyukur. Bahkan banyak dari kalangan mereka berpaling daripada kebenaran, berpaling daripada mendengar dan mentadabbur Al-Quran, tidak mengetahui kebenaran, tidak mengetahui tentang akhirat, lalai terhadap akhirat. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Ini adalah satu kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni di dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui, yakni kerana mereka Arab. Basyiran wa nadhiran fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Sebagai berita gembira dan membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling dan tidak mahu mendengar. Tetapi kebanyakan mereka berpaling, tidak mahu mendengar. Surah Fussilat ayat 3 hingga 4. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahawa majoriti manusia hanya bersangka-sangka dalam urusan agama, akhirat dan perkara gaib. Walau dalam urusan dunia majoriti manusia inginkan kepastian, dalil, bukti dan keyakinan. Wa'adallah la yukhlifullahu wa'dahu walakin aktsaran nas la ya'lamun. Ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir sahaja, yakni yang zahir sahaja, yang dapat dilihat daripada kehidupan dunia. Sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat adalah sangat lalai. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqa Allahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Wa inna katsiran minan nas bi liqa'i rabbihim lakafirun. Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan untuk tempoh waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhan. وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. Tidaklah kebanyakan mereka itu mengikuti melainkan sangkaan semata-mata. Tidaklah kebanyakan mereka ikuti melainkan sangkaan semata-mata. Sesungguhnya sangkaan tidak berguna sedikit pun untuk mencapai kebenaran. Yunus 36. Majoriti manusia degil menentang Al-Quran, mencampur adukan iman yang tauhid dan syirik. Golongan majoriti mengikuti syaitan. Golongan majoriti dalam api neraka Jahannam. Allah telah memperingatkan agar jangan tertipu dengan bilangan yang banyak, kerana Allah Ta'ala telah menamakan bilangan yang banyak sebagai khabith, yakni jahat dan kotor, dalam suratul Maidah ayat 100. Dalam hadis sahih Nabi SAW telah menjelaskan bahawa hanya satu golongan yang berada di atas kebenaran dan selamat daripada api neraka Jahannam, manakala 73 golongan yang lain, yakni golongan majoriti, dalam kesesatan dan dalam api neraka Jahannam. Ini semua adalah dalil dan bukti yang sangat jelas
bahawa bilangan ramai bukanlah penentu kebenaran. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa adh-dhanna wa innahum illa yakhrusun. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi, nescaya mereka akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah, yakni agama Allah. Nescaya mereka menyesatkan kamu daripada agama Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta yakni terhadap Allah. Suratul An'am ayat 116. Kepercayaan popular dan amalan yang biasa diamalkan oleh orang ramai bukanlah bukti yang amalan itu adalah benar. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح سلطاننا وسادتنا وكبراءنا وولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم أصلح لنا دين الذي هو نصف أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.